sama-sama. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita hari ni ya, kita dah bincang dan review ya kita punya buku Essential of Arabic Grammar pada minggu lepas ya. Hari ni kita share ya beberapa ayat ya daripada apa kita panggil ya, daripada buku Essential ni ya. Ada beberapa ayat yang belum kita analisis ya. InsyaAllah hari ni kita akan analisis beberapa ayat ya. Tuan-tuan dan puan-puan ya, seperti mana kita sedia maklum ya, bahasa Arab seperti mana bahasa-bahasa lain dia terbahagi pada 3 bahagian ya. Inilah dia panggil part of speech ni Ustaz share ni. Dia ada noun, ada verb, ada harf ya. Noun tu ialah semua kata nama lah ya. Verb tu ialah semua kata kerja. Harf ialah partikel ya yang berkaitan dengan selain daripada noun dan juga verb. Kita dah bincang panjang ya. Kita masuk saja pada ayat ya, ayat Al-Quran yang boleh membantu kita untuk melihat sama ada kita sudah memahami ataupun belum ya. Jadi kita sudah sampai pada ayat yang mana ya? Ayat ini sudah rasanya ya. Ayat ni sudah tak? 47. Surah 47 ayat 24 ni. Ya, sudah ke tuan-tuan? Ini sudah ke 47-24? Belum Ustaz. Belum ya? Okey, kalau belum kita tengok ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Jadi kita mula ya perbincangan kita dengan melihat ayat ni. Ayat ni ayat yang popular berkaitan dengan persoalan tadabbur. Ya, persoalan tadabbur. Jadi tadabbur kita tahu adalah ya, di sini dia terjemah sebagai ya thinking deeply ya. To think deeply ya, yatadabbarun. Jadi kalau kita nak memikirkan satu perkara ya, kita nak ponder upon ataupun nak think deeply ya about something, terutamanya yang berkaitan dengan Quran tu kita panggil tadabbur. Ya, tetapi di sini ada permulaan ya di depan. Kita dah belajar pada minggu lepas kalau ada huruf hamzah, ada nun, ada ya dan ada ta ya. Hamzah di atas alif, nun, ya dan ta. Biasanya dia merujuk kepada bentuk ya fi'lun mudhari' ataupun present tense. Jadi present tense ya, ada ya di depan. Ya, dia punya root word dia di sinilah tengah tu, tadabbar ya, tadalbara. Ya, ada double ba ya, tadabbara. Ya, asalnya tadabbar. Jadi dia ta dal ba ba ra ya, ta dal ba ba ra, ada 5 huruf. Maknanya dia adalah past tense 5 huruf. Ya, biasa kita jumpa 3 kan. Macam kataba ya, qara'a 3 huruf. Yang ini ada 5 huruf. Tadabbara, ta dal double ba ya dan ra, tadabbar. Jadi apabila dia duduk dalam kata kerja ya ataupun verb, dia mula dengan ya di depan menunjukkan dia itu adalah present tense ya, dan present tense dalam bahasa Arab ada 2 makna. Satu menunjukkan sedang, satu lagi menunjukkan sesuatu yang berlaku secara berterusan. Maknanya ya sama ada ya dia sedang berlaku ataupun dia continuously happening. Ya, jadi dia berlaku secara berterusan. Ya, sebab Quran ni kita baca tiap-tiap hari. Ya, daripada kita kecil dulu sampailah ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, Quran sentiasa kita baca. Sebab itu ya Allah menggunakan ya present tense ya, tadabbarun ya. Dan waw dan nun di belakang ya, huruf waw dan nun di belakang menunjukkan kepada plural. Itu cara kita menganalisis ya sesuatu perkataan. Ustaz ulang sekali lagi. Ya, kita fokus pada ya tadabbarun bermula dengan ya di depan menunjukkan kepada present tense ya, hamzah, nun, ya, ta. Ini one of the 4 tu lah. Ya, one of the 4 letters, dia ada ya di depan. Kemudian root word dia tadabbar. Tadabbar kita tahu, tadabbar merujuk pada tadabbur lah. Ya, memikirkan secara mendalam, to think deeply about something ya, ataupun to ponder upon kita panggil ya. Jadi ada waw dan nun di belakang menunjuk pada makna jamak. Maknanya ini bukan seorang tapi ramai. Ya, mereka. Kalau
yatadabbaru, ya, dia lelaki, he. Tapi kalau yatadabbaruna, mereka ramai, sama ada lelaki maupun perempuan. Ya, jadi yatadabbarun, ya. Ada apa tuan-tuan? Ya, yatadabbarun, ada apa nak tanya? Untuk satu perkataan ni saja. Ya. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Dia syaddah tu dalam sesuatu ayat, boleh double meaning, double same letter ni Ustaz. Ya. Adakah signifikan dari sudut maknanya? Secara umum ya, sebab dia membezakan, sebab dah, ya, dia asal daripada tadi, ya, macam kita sebut tadi kan, Ustaz sebut, ya. Dia 5 huruf ni, tadabbara asalnya, tadal double baro. Nah, dia ada root word dia lagi tu. Kecil lagi, kita boleh kecilkan kepada 3 huruf. Ya, jadi 3 huruf, buang ta di depan, buang syaddah, dal baro. Dal baro, kalau kita bunyikan dubur. Dubur, ya. Jadi semua orang tahu dubur tu maknanya sesuatu organ yang duduk di belakang, ya. Jadi kalau perkataan, ya, dirujuk pada manusia dan binatang, biasanya dia menunjuk pada makna penghinaan lah. Ya, penghinaan. Ya, jadi sebab itu kita tengok, ya, apa kita panggil, ya, dubur, daripada dubur ni keluar najis. Ya, jadi itu merujuk kepada makna dubur, ya. Satu, makna penghinaan. Dua, makna hujung. Maknanya perkara yang terakhir, ya, sesuatu yang kita nak capai ketika kita baca Quran, ya, ialah benda tu lah. Sebab tu dipanggil tadabbur. Tadabbur maknanya mencari, ya, apa ni, pengajaran ataupun moral value, ya, ataupun apa saja daripada ayat yang kita baca setelah kita selesai membacanya. Maknanya at the end of the reading, ya, di hujung tu, seperti mana dubur berada di hujung, begitu juga tadabbur. Kita baca ayat tu, kita tengok konteks dia, ya, kemudian kita melihat tafsiran dia, baru kita dapat, oh, sebenarnya inilah yang Allah nak sampaikan, inilah yang Allah nak ajar kita. Jadi sebab tu kita panggil tadabbur, ya, pengajaran yang kita boleh ambil setelah kita selesai membaca sesuatu ayat. Maknanya at the end of the reading tu baru dapat. Sebab tu dia panggil tadabbur, ya. Tapi kalau kita tambah macam tadilah, kalau tak ada ba tu, tak ada double ba, dal baro, makna hujung, ada makna penghinaan. Tapi kalau dia tambah, ya, dengan 2 ba, ada syaddah, dia sudah bukan makna penghinaan dah. Tak ada langsung makna penghinaan kat situ. Ya, tapi dia makna kita melihat kebesaran Allah pula. Ya, daripada makna penghinaan dah bertukar menjadi makna melihat kebesaran Allah. Ya, apa kita panggil, mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Kerana kita faham ayat tersebut, kita tahu petunjuk dia. Jadi jauh beza tu Haji, ya, daripada perkataan hina menjadi sesuatu yang mulia pula. Malah orang yang mentadabbur, ya, orang yang mulia. Orang yang tidak mentadabbur, lawan dia, orang yang menjadi orang yang hina nanti. Ya, itu kalau Ustaz boleh sedikit memberi gambaran, ya, adakah signifikan, ya, sesuatu huruf itu disyaddahkan ataupun dibuat dalam bentuk 2 kali. Ba tu 2 kali. Ta, dal, ba, ba, ra. Ada makna begitu. Okey, tuan-tuan, ada apa? Silakan. Sebelum kita sambung. Yang ya. Ustaz, dalam fi'il tu, dia kan ada fi'il command, arahan. Tetapi boleh tak maknanya dia di straight away, tadabburlah kamu. Maknanya dia menggunakan fi'il yang macam commanding lah. Yeah. Memang ada kan, kita menyuruh seorang tak payah nak. Tapi memang afala tu memang sesuatu yang very significant juga, sebab itu pun sendiri memikirkan juga. Tapi ya, betul. Kalau dia straight away je Ustaz, straight boleh. away je command file. Boleh. Tapi kena buang ya dengan nun, ya di depan dan buang nun di belakang. Boleh. Jadi sebab tu Ustaz kata tadi, penting untuk tuan-tuan mengetahui ya tadabbarun ni, ya, the whole word ni, ya, semua perkataan ni daripada ya sampai waw nun tu, dia merujuk kepada makna present tense. Dia present tense verb.
Bila dia present tense verb, maknanya present and future. Sebab maknanya continuous. Dia tak ada dia tak ada makna command form tadi. Tak ada, dia bukan command kat situ. Kalau kita nak buat dia jadi command form, boleh dengan membuang ya di depan dan membuang nun kat belakang. Sebab command form tak ada nun kat belakang. Ya, tidak ada ya di depan, tak boleh. Jadi tadabbaru boleh, ya. Apa makna tadabbaru? Tadabburlah kamu. Lihatlah, ya, dengan lebih luas ataupun berfikirlah secara mendalam. Semua tu boleh. Tapi buang ya di depan, buang nun. Sebab tu command form dengan present tense verb mesti dibezakan. Jadi tuan-tuan kena faham present tense verb dulu dengan ya di depan dan waw nun di belakang. Ya, itu yang pertama. Sebab tu Ustaz tanya tadi. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, Ustaz ulang balik, ya. Sekali lagi di dalam ayat ni afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, ada satu je verb. Satu je verb. Yang lain tu sama ada dia noun ataupun particle. Ya, sebab kita ada pilihan lain. Kita ada noun, kita ada verb, kita ada particle. Ya. Kalau dalam ayat ni hanya ada satu verb, maknanya yang lain tu apa? Yang lain tu akan jadi noun ataupun particle. Tak ada pilihan. Ya. Jadi tuan-tuan, Ustaz fokus pada yatadabbarun, dia present tense verb, ya, ataupun dia fi'lun mudhari' kerana ada huruf ya di depan dan ada nun di belakang. Ya. Ya di depan tu yang signifikan sekali, menunjukkan present tense. Ya, waw nun di belakang hanya menunjuk kepada makna plural form saja. Maknanya ramai, ya. Jadi kalau kita terjemahkan afala, apakah maka, ya, mereka tidak mentadabbur, apakah mereka tidak pernah memikirkan secara mendalam, apakah mereka tidak mengambil pengajaran. Ya, jadi kita kena sebut mereka sebab ada waw nun di belakang menunjuk kepada makna plural. Itu cerita dia. Afala, tiga-tiga tu adalah partikel. Adakah partikel. Ya, macam kita kata, tadi Ustaz kata hamzah depan. Memanglah, ya, kalau dia dalam bentuk verb, tapi ini bukan verb. Ya, tu sendiri adalah adakah. Ya, dia partikel. Fa, maka. La, tidak. Ya, jadi di situ dalam bentuk pertanyaan. Dia question tag lah. Ya, fa di situ partikel. Ya, maknanya dengan makna segera. Apakah manusia tidak bersegera mentadabbur Al-Quran? Ada makna apa kita panggil, ya? Ada makna segera kat situ. Jadi kena buat, ya, with immediate effect. Kena buat terus. Ya, action tu kena buat, immediate action kena ambil. La itu adalah partikel untuk denial, ya, untuk apa, ya, untuk penafian. Apakah maka mereka, ya, manusia ini tidak mentadabbur Al-Quran? Cuba tengok Al-Quran, tuan-tuan, ya. Al-Quran ni noun. Ya, daripada tadi tu afala yatadabbarun Al-Quran, Al-Quran ni barulah noun yang pertama. Cuba tengok baris dia, Al-Qur'ana. Ya, bila kita tengok Al-Qur'ana, kalau tanya Kak Mazidah dia boleh jawab. Ya, pasal apa nun tu fathah? Ya, sebab dia jadi apa tu Kak Adilah? Jadi apa tu? Ya. Al-Qur'ana. Pasal apa baris na? Jadi objek. Dia jadi objek. Terima kasih, ya. Jadi kalau dia subjek, Al-Qur'anu. Tapi kalau dia subjek, dia mesti duduk di awal ayat. Jadi Al-Quran ni, Al-Qur'ana ni dia duduk tengah-tengah ayat. Dan dia datang selepas, ya, apa ni, present tense. Dah boleh agak lah. Objek lah tu. Ya, apakah maka manusia ini mereka tidak mentadabbur, mereka tidak cuba memahami, memikir secara mendalam akan Al-Quran. Akan Al-Quran tu makna apa tu? Objek. Ya, sebab tu Al-Quran baris dia. Al-Quran ni tuan-tuan, dia apa ni, normal noun ke dia abnormal? Ya, sekali lagi tanya Kak Adilah, dia abnormal ke normal? The word Al-Quran, ya. Normal, Ustaz? Kalau dia normal, maknanya dia boleh baca berapa cara? Dia baca 3 cara. Boleh baca 3 cara. Kalau Ustaz buang alif lam, boleh tak? Boleh? Jadi kalau Ustaz buang alif lam, apa yang kita kena tambah? Alif lam buang, apa yang kita kena gantikan alif lam tu dengan apa? Dengan tanwin di hujung. Okey, dengan tanwin di akhir, ya. Dan tanwin juga boleh dibaca 3 cara. Qur'anon, Qur'anan, Qur'anin. Itulah ciri-ciri apa ni? Kita panggil apa tadi? Normal noun. Ya, okey, terima kasih. Selesai. Apakah maka, kita beri satu, ya. Apakah maka mereka tidak mentadabbur, ya? Mereka tu manusia lah.
tidak mentadabbur Al-Quran, ya, am ataupun sekali lagi partikel. Ala qulubin, ya, akfaluha. Ataupun, ya, ala qulubin, atas hati-hati mereka tu ada akfaluha, ada kuncinya, ya. Jadi kalau akfal ni dia biasa kalau tuan-tuan tengok perkataan akfalu, dah boleh agak dah, plural lah tu. Ya. Asalnya daripada perkataan kuflun, qaf fa lam. Tuan-tuan boleh catat dalam buku, qaf fa lam itu singular form dia. Kalau akfalun adalah ya dia punya apa ni plural dia, ya, ataupun kita panggil apa, ya, kita panggil apa plural tuan-tuan? Takkan dia apa ni feminine plural, ya, takkan dia masculine, ada satu lagi, ya, apa dia panggil? Broken plural. Ya. Okey, soalan, ya. Haji Fakri, ya. Ustaz tanya soalan. Ya. Akfaluha tu, akfaluha. Boleh tak letak akfalunha? Boleh tak? Boleh tak kita tanwinkan akfal tu? Akfalunha, boleh ke? Akfalunha. Sekarang dia bukan tanwin tu. Kalau Ustaz letak tanwin, salah ke? Saya tak pastilah Ustaz. Tak apa, jawab je. Salah ataupun tak? Dia mesti ada sebab. Nanti kalau Ustaz tanya sebab pula kan tak boleh Pastilah. je. Pastilah, ya. Dia satu soalan akan membawa pada soalan kedua. Macam polis tanya kita. Dia tak boleh tembak. Dia kata apa ni, apa macam polis tanya kan, investigation officer dia tanya kan. Ya. Jadi awak di mana pukul 8 malam? Pukul 8 malam saya di kedai mamak makan mi goreng. Siapa ada bersama anda? Siapa boleh buktikan anda ada? Memang dia akan berturut-turut lah. Dia memang soalan macam tu lah tuan-tuan. Jadi senang je jawapan dia, ya. Trik dia akfaluha. Dah Quran kata akfaluha, mana tak boleh tanwin lah. Kalau ada tanwin mesti Quran letak tanwin. Ya, tu jawapan dia mudah, ya. Soalan dia tuan-tuan, soalan dia macam Haji Fakri, dia dah boleh agak dah. Mesti Ustaz akan tanya soalan susulan. Ya, the following question is what? The next question after that. The next question is pasal apa tak boleh tanwin? Ya, pasal apa kita tak boleh bagi tanwin kat situ? Kalau akfalunha tak boleh. Pasal apa tak boleh ditanwinkan? Kerana apa tu? Apa yang sedang Plural, berada? Ustaz. Ya? Broken. Sebab dia? Broken plural. Sebab dia broken plural maka tak boleh tanwin. Dah tentu salah tuan-tuan. 100% salah. Dia memang broken plural, betul. Ya. Kalau dia broken plural, ya. Jadi Tak sebab dia broken plural maka kita tak boleh letak tanwin dah. Bukan sebab tu. Cuba tengok betul-betul. Tak ada Akfaluha. Kalau tak ada alif lam boleh. Kalau tak ada alif lam macam tadi Al-Quran. Jom tengok ni yang Ustaz highlight ni. Tuan-tuan yang kelang kabut. Tengok satu-satu. Al-Quran ni, Al-Qurana ni pasal apa tak ada tanwin? Pasal ada alif lam. Mana kalau alif lam tak ada mesti boleh tanwin. Ni faham kan Al-Quran ni. The word Al-Qurana tak ada tanwin kan? Tanwin at the end tak ada sebab ada alif lam kat depan. Kalau tuan-tuan kata akfalunha, ya, dia apa kita panggil, ya, dia tak ada tanwin sebab ada alif lam, tak boleh. Sebab dia tak ada alif lam kena ada tanwin. Tapi pasal apa tak ada tanwin kat situ? Maknanya bukan isu plural form, Akhir bukan. dia alif. Partikel. Lam Mana? tu partikel. Mana partikel? Partikel a, fa, la, am, ala. Tu partikel, tuan-tuan. Tak dengar? Sebab apa? Oh, tak dengar lah tuan-tuan. Tak dengar. Boleh jawab dalam chat ke? Ada yang jawab dalam chat ke? Ya, belum ada lagi, ya. Ustaz, sebab Hamzah kat depan tu ke Ustaz? Tak ada kaitan. Sebab berakhir dengan alif. Ini boleh buat TC PhD ni, ya. Ramai banyak betul pandangan, ya. Tak apa, cuba lagi. Bukan semuanya tu bukan. Ada benda yang tuan-tuan tak nampak. Cuba tengok betul-betul. Yang Dia feminine. Dia apa? Feminine. Akfalun memang feminin, ya, sebab dia broken plural, tapi bukan sebab feminin. Bukan sebab tak ada alif lam, ya. Bukan sebab bukan sebab dia broken plural, bukan sebab dia feminin, bukan. Dia apa? Disambung dengan ha tu kan? Sebab dia Nak apa tu? sambung.
Bila dia bersambung tu maknanya akfalu tu dia jadi apa tu? Mudaf ilaih, Ustaz. Ya, dia jadi apa? Akfalu tu jadi apa tu? Mudaf. English please. First noun. Dia jadi first noun tuan-tuan. First noun ni. Oh, mudah. Akfalu ni first noun. Ya, bila dia first noun, mana boleh tanwin? Sebab kita dah belajar dah. First noun can never accept alif lam at the beginning. Ya, can Tak never boleh accept tanwin. Ya, at the end tak boleh. Sebab dia first noun. First noun mana boleh tanwin? Bila tuan-tuan tengok satu perkataan, tanwin tak boleh, alif lam tak boleh, biasanya first noun tu. Biasanya first noun. Mana second noun dia? Second noun dia sebelah tu, ha alif. Ha alif ni kan pronoun. Ya, pronoun. Ya. Maknanya pronoun balik kepada apa ni? Pronoun ni dia mesti referring to what? Pronoun ha alif tu dia referring to kulub. Kulub. Sebab kulub ni plural form. Dan kita tahu bila plural tu broken, dia masculine ke feminine tuan-tuan? Broken plural must always be Feminine. bukan semua tapi majority, ya, majority of the plural of the broken plural feminine. That's why akfaluha. Kalaulah kulub ni masculine, akfaluhu. Maknanya tuan-tuan kita kena tengok betul-betul. Memang ya, memang betul. Kita kena berhati-hati. Kalau tidak memang salah kita tuan-tuan. Ya, jadi hanya kerana akfalu tu adalah first noun, that's why dia tak boleh accept alif lam dan tak boleh accept apa? Tanwin. Itu jawapan dia tuan-tuan. Boleh faham ya? Tuan-tuan yang tak faham Ustaz terangkan balik. Kat mana yang tak faham? Boleh tanya. Tapi dia plural, dia ha tu singular. Tak. Ha tu nampak macam singular tapi dia represent plural. Pasal kulub tu plural. Sebab dia broken plural. Broken plural considered ya, feminine. Bila feminine cukup dengan ha alif. Tak payah hunna. Memang Ustaz faham. Ada yang kata afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin akfaluhunna. Tak payah. Akfaluha enough. Ya, in Arabic simple je tuan-tuan. Jadi broken plural biasanya dia represented by singular pronoun. Singular feminine pronoun. Singular dan feminine, ya, feminine. Kita tak boleh kata akfaluhu, tak boleh. Akfaluhum tak boleh. Akfaluhunna tak payah. Akfaluha saja cukup. Semua ke? Semua broken plural. Hampir semualah. Hampir semualah, ya. Kecuali broken plural tu masculine. Ada broken plural masculine tapi tak banyak. Kebanyakan tu adalah feminine tuan-tuan. Macam kita kata baitun rumah, buyutun, jamak rumah itu pun masculine. Jamak pen, ya, jamak apa lagi? Jamak bumi. Jamak apa lagi kita? Masjid, satu masjid, jamak masajid. Masajid tu broken plural, feminine juga. Tapi kalau lelaki rajulun, jamak dia rijal, rijal tak boleh broken plural. Broken plural tapi dia tak boleh masculine, tak boleh feminine. Para lelaki mana boleh feminine? Ya, para lelaki mesti masculine tuan-tuan. Ini kita dah cerita bab ya, bab apa ni broken plural. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam Essential Arabic ni ada. Ya, okey. Ustaz ulang saja ayat ni ya, kita dah tahu dah. Ya, cuba tengok ya. Afala yatadabbarun al-Quran. Ya. Jadi kalau tengok English terjemahnya tak ada makna apakah, adakah tu tak ada. Ya, tak ada kan? Ya. Dalam bahasa Arab ada. Bahasa Melayu ada apakah, sebab depan tu makna adakah atau apakah. Maka mereka, ya, mereka tu duduk dekat waw nun tu. Mereka tidak mentadabur, ya. They do not think deeply, ya. Al-Quran tentang perkataan maksud Al-Quran itu ya ala qulubihim akfaluha. Dia hearts lock up, ya. Lock up ni dalam bentuk verb juga. Ya, passive, ya, passive voice. Tapi kalau bahasa Arab tak ada. Ya, mana ada verb, tak ada verb. Verb satu je, ya, tadabbarun. Ya. Cuba tengok dalam English. English ada think deeply, ya, ada lock up. Ya, ada dua verb digunakan. Sedangkan in Arabic tak ada dua verb, only one. Nampak tak tuan-tuan? Betapa English pun tak boleh terjemah. Kita kata
nak kata exactly ataupun almost exactly. Tak boleh tuan-tuan. English pun tak sampai. Bahasa Melayu kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai. Kita terpaksa menggunakan, ya, kita terpaksa mengubah daripada noun kepada verb. Macam itulah isu-isu terjemahan. Jadi penyelesaian dia apa tuan-tuan? Penyelesaian dia belajar bahasa Arab sampai pandai, tak payah pakai terjemah. Itu penyelesaian dia. Ya, usahakan minta dengan Allah. Ni 10 hari terbaik dalam setahun. 10 hari terbaik dalam setahun. Masa ni lah minta, ya Allah, aku belajar bahasa Arab ni lama dah ya Allah. Ya, mudahkanlah aku belajar, bagi aku faham. Ya, bila aku hadir kelas tu, bila ustaz cerita, bila pensyarah bagi tahu, biar aku mudah faham dan aku boleh praktis dalam pembacaan Quran aku. Kena minta tuan-tuan. Sebab doa mustajab tuan-tuan. Ya, tak payah tunggu malam, siang pun mustajab. Kerana kita berada pada 10 terbaik ya dalam setahun, 1 hingga 10 hari bulan Zulhijjah. Okey, ada pun nak tanya, silakan. Anything ya sebelum kita move on to ya ayat lain. Ada panjang lagi ayat tu. Ustaz, dari segi structure Ustaz, dia afala yatadabbarun. So that's one part. Bila kita ala, kenapa dia tak sebut qulubuhum? Sebab then it will rhyme with yatadabbarun. Oh, rhyme tu biasanya dalam bentuk verb juga Haji. Kalau kita kata rhyme in Arabic biasanya yatadabbarun, ya, yatadabbarun, ya apa kita panggil ya, yataqabalun. Bentuk-bentuk macam tu. Jadi kalau macam tu boleh. Tapi kalau dalam bentuk ni tak, dia tak diperkirakan rhyme. Sebab kalau rhyme dia mesti noun dengan noun, verb dengan verb, past tense dengan past tense, dia macam tu Haji. Faham. Okey ya. Okey. Ya. Clear. Ada lain silakan tuan-tuan ya, dekat chat nampaknya ada soalan, saya tengok. Ya. Essential Arabic sudah ya. 9 out of 197 ni apa ni? Haji Fakri sebut apa ni? Page tadi saya tanya page. Ustaz. Okey. Terima kasih. Ya, okey. Thank you. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullahu khairan. Ni tengok ya. Bila orang duk sebut jazakumullahu khair, salah lah. Ya, orang duk sebut, orang Melayu saya sebut kan. Jazakallah atau jazakum, jazaka for one person, jazakum for many persons. Ya, many people, ya. Cuma bahasa Arab ni kita guna kum untuk menunjuk kepada makna penghargaan ataupun pemuliaan. Ya, sebab tu walaupun orang tu seorang, assalamualaikum. Patutnya assalamualaikum lah, ya. Kerana di situ ada makna lain. Ya, bukan assalamualaikum untuk orang ramai, tetapi assalamualaikum untuk memuliakan orang yang kita bagi salam tu. That's why kita tak tukar assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tapi dekat hujung tu, ya, jazakum. Mudah-mudahan Allah balas kepada kamu khairan, kebaikan. Kena sebut khairan, bukan khair. Kalau kita sebut khair, maknanya khairun atau khairin. Dia jadi subjek. Ya, tapi kalau khairan, dia jadi objek. Pasal dia objek. Tuan-tuan tak boleh kata jazakumullahu khair. Tak kena. Ya, dari segi orang faham. Tapi dari segi grammarnya salah. Pasal dia objek. Jazakumullahu khairan. Mesti bagi bunyi tuan-tuan. Jazakallahu khairan, jazakillahu khairan. Mesti khairan. Bagi bunyi. Ya, pasal ada tanwin kat belakang dan tanwin itu tanwin fathah. Ya, tu kalau Ustaz boleh ingatkan. Sama Al-Quran. Tak boleh baca afala yatadabbarunal Qur'anu, tak boleh. Kecuali tuan-tuan nak wakaf. Afala yatadabbarunal Qur'an. Okey. Itu selamatlah. Sebab tuan-tuan tak yakin, tuan-tuan pun wakaf aje. Ya, itu selamat. Itu play safe. Ya, tapi kita nak sambung. Am ala qulubin akfaluha. Boleh tak sambung? Boleh, tak salah. Tapi kalau tuan-tuan baca dengan satu nafas lebih baik. Ya, kerana apa? Kerana tidak ada tanda-tanda stop kat situ. Mana ada wakaf? Tak ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena baca dengan satu lafaz. Kalau tuan-tuan berhenti, tuan-tuan kena ulang balik. Kalau ulang, ya, ulang pada tempat yang salah, potong markah lagi tuan-tuan. Oh, memang detail. Ya, bab tajwid, bab baca Quran pun dah potong markah. Grammar tak payah tanya tuan-tuan, lagilah banyak potong. Ya, jadi baca Quran dengan kesalahan tajwid, dengan kesalahan makhraj, dengan kesalahan grammar, akhirnya tuan-tuan, orang lain dapat 100, kita dapat 60 saja. Nasib baik dapat 60, ya. Kalau dapat 40, jadi maknanya cuba tuan-tuan bayang. Sebab itu orang baca Quran bukan semua dapat pahala yang sama tuan-tuan. Ya, dia bergantung pada betul salah, faham tidak dan sebagainya. Okey ya, Ustaz nak move on kepada
ayat yang lebih mencabar. Surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ni biasa kita baca ayat 121 ya. Allazina atainahumul kitab. Ya, allazina tuan-tuan tahu. Maknanya orang-orang yang. Tuan-tuan hafal je. Dan dah tentu allazina tu noun. Macam mana tuan-tuan tahu dia noun? Alif lam kat awal. Ya, jadi alif lam di awal menunjukkan dia adalah noun. Ya. Ya nun dekat belakang menunjukkan apa tuan-tuan? Ya nun dekat belakang dia tu. Ya, at the end of allazina menunjuk pada makna apa? Menunjuk pada makna plural, betul. Plural ya. Allazina maknanya orang-orang yang, not one person tapi banyak, ramai ya, orang-orang yang. Atainahum. Ini past tense tuan-tuan. Ya, ini past tense atainahum. Ya, jadi atainahum ya dengan makna na dekat tengah. Na tu kami, yakni Allah. Allazina, orang-orang yang ataina, kami telah datangkan, kami telah berikan ya hum kepada mereka. Ya, kami telah beri kepada mereka. Apa yang Allah telah beri kepada mereka? Al-kitab. Tadi kita jumpa Al-Quran. Tadi Al-Quran. Al-Quran pada ayat 47, tuan-tuan tengok di skrin. Ya, Al-Quran ni apa tuan-tuan? Al-Quran ni adalah objek. Sama di sini. Al-kitab objek. Ya. Jadi katalah ya, kalau ustaz nak buang alif lam, dia tak boleh nak buang alif lam. Tapi katalah ya, kita main grammar je. Kalau ustaz nak buang alif lam, ya, Haji Fakri nak buang alif lam, ya. Jadi apa yang ustaz perlu tambah pada ba tu untuk menjadikan dia tu objek? Kitaban. Yalah, apa yang ustaz perlu tambah? Tanwin. Tanwin apa? Tanwin Fathah. Tanwin fathah. Okey ya. Tapi di sini taklah, sebab Alkitab yang dimaksudkan ya sudah merujuk khusus kepada Al-Quran. So kita kena guna alif lam lah. Kita tak boleh guna dalam bentuk indefinite, tak boleh. Kita kena guna definite alif lam. Ya, partikel dia alif lam, the. Orang-orang yang kami telah datangkan kepada mereka, ya. Cuma yang menarik di sini tuan-tuan, ya, untuk tuan-tuan, di sini ada dua objek. Allazina, orang-orang yang, ataina, kami telah datangkan mereka. Home tu jadi the first object. Al-kitabah second object. Maknanya, ya, the word past tense atai tu boleh dia memerlukan dua objek tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak boleh kata allazina ataina alkitab. Allazina ataina hum alkitab. Hum pun jadi apa? Jadi objek, first objek. Alkitabah second objek. Boleh tuan-tuan. Boleh satu verb past tense ataupun present tense dia memiliki dua objek boleh. Ya, antaranya ialah ataina. Ya, atailah, na tu kami, ya. Kemudian kita masuk pada yatlunahu. Yatlunahu apa ni? Past tense ke present tense tu? Yatlunahu. Present. Present tense. Macam mana tahu? How do you know? Ya. Ada ya di awal. Apa lain huruf yang menunjukkan dia present tense? Anita, Hamzah. Hamzah lagi, Prof. Anita, ayatanun. Nun. Dah kata Anita, takkan ayah dulu. Alif Hamzah nun lah. Hamzah nun. Ya tak. Ya. Maknanya ni kadang-kadang kita panggil slip of the tongue, tuan-tuan. Ya. Kita sebut Anita tu fasih. Tapi bila kita suruh kita dismantle dia, kita dah terlupa. Hamzah ya. Nah dah. Hamzah nun ya tak. Hamzah nun ya tak. Barulah bunyi Anita dia kan. Ya. Okey. Yatlunahu. Dekat mana yang yatlunahu tu menunjuk pada makna plural? Dekat mana plural dia? Lam waw. Wow nun. Wow nun. Semua salah tuan-tuan. Semua salah. Waw nun salah, lam waw salah. Kat mana? Wow. Mana ada ha, hu. Hu. Hu tu tak ada kaitan, hu tu makna dia. Dia. Ya, maknanya yatlunahu, ya. Mereka membacanya, nya tu Alkitab. Ya. Tuan-tuan ingat balik tadi. Tadi ingat ni, akfaluha ni. Jadi bila kita jumpa pronoun, ya, domir, ya, apa ni pronoun,
dia mesti rujuk kepada sesuatu yang sebelum dia. Referring something before the pronoun. Akfaluha, ha tu ialah qulub. Ya, di sini ya, yatlunahu, hu ni merujuk pada mana ni? Kembali Kitab. kepada Alkitab. Tak. Pasal apa hu? Pasal Alkitab tu maskulin. Kalau Alkitab, kalau kita katalah ya, kita panggil apa? Kita panggil as-sayyarah. As-sayyarah kata. Kalau Al-Quran masih feminin, masih maskulin. As-sayyarata yatlunaha. Yatlunaha. Soalannya, huruf mana yang menyebabkan kita kata mereka? Pasal apa tak kata dia? Mereka tu duduk kat mana tu? Nah. Manalah. Ya, punya ya. tu. Ya. Ya tu menunjukkan present tense. Ya tu present tense. Wow. Ya campur waw nun. Ya tu present tense. Ya, Ustaz tanya, yang mana menunjukkan plural? Plural. Ya, Waw waw nun. nun. Ya, waw nun. Mana ada, tuan-tuan? Ya tu menunjukkan present. Kat mana yang menunjukkan dia tu adalah plural? Nah. Nun saja. Nun saja. Ya. Yatluna tu. Dia punya root word ta lam waw. Tu root word dia tu. 3 huruf ta lam waw. Waw tu tak ada kaitan dengan apa? Dengan apa kita panggil ya? Dengan plural. Plural dia duduk pada nun tu. Yatlunahu. Kalau seorang yatluhu, nun tak ada. Bila masuk nun, yatlunahu, jadilah mereka. Kalau yatlu tak ada nun, yatluhu, dia lelaki, he. Tapi kalau yatlunahu, them, mereka tuan-tuan. Ya, nun tu saja. Ya, huruf nun tu saja yang menyebabkan dia bertukar makna daripada dia lelaki, he, kepada them, ya, kepada mereka ramai, ya. Okey, Ustaz ulang balik. Allazina, orang-orang yang, noun. Ataina, kami telah datangkan, kami yang ni Allah. Hum, kepada mereka, objek yang pertama. Al-kitabah, objek yang kedua. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan tuan-tuan. Ya, kadang-kadang misleading terjemahan ni. Ya, Ustaz antara orang yang ajar diri daripada dulu-dulu tuan-tuan, ya, ni puluh-puluh tahun yang lalu lah, tak tengok terjemahan. Cuba juga figure out meaning tu. Sampai dah tak boleh tuan-tuan. Ya, memang tak boleh, ya. Baru tengok terjemahan. Kena ajar macam tu. Ya, tuan-tuan jangan cepat-cepat, ya. Jangan manjakan diri tu tuan-tuan. Ya, do not pamper yourself by looking at the translation. Do not tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena janji pada diri sendiri. Bila baca Quran, cuba untuk tidak baca Quran yang ada terjemahan. Ya, terjemahan tu ada letak tepi dulu. Tuan-tuan baca teks Arab tu. Ya, tuan-tuan analisis dia, tuan-tuan figure out meaning dia. Tak boleh juga, ya, baru tengok. Jangan sekali dua tak boleh, terus tengok. Oh, kalau macam tu manja tuan-tuan. Lambatlah faham kalau macam tu. Ya, macam kita duduk negara orang putih kan, ya tuan-tuan, ya, duduk negara orang putih. Memanglah kita dah belajar English tu. Ya, tapi bila kita duduk ada banyak phrasal verb, ada proverb, ya, ada macam-macam. Orang putih cakap kita tak faham. Ya, dekat Malaysia tuan-tuan, masa kita belajar bahasa Inggeris kan, tuan-tuan ingat, ya, kita tanya orang, kita tanya how are you? Ya, how are you? Kita pun tak sebut how are you. Kita how are you? Tu itu kita belajar. I'm fine. Itu biasa kan? Ya. Kita pergi US tak dengar orang kata how are you. Orang kat US panggil jangan cakap apa ni Haji Fagri. Bila jumpa kawan dia cakap apa? How are you lah nah. Not how are you. Hi. Apa dia cakap? Ya. Hi. Nampak tuan-tuan dah lupa dah ya. Tuan-tuan pun belajar US juga. Orang kata WhatsApp dude. WhatsApp dude. Tak pernah dengar, ya. Ambil TOEFL, ya. Bukan nak sombong lah, ya. Sekadar nak beritahu je. Ustaz ambil TOEFL juga, ya. Banyak kali lah ambil. Tapi alhamdulillah yang last tu cemerlang lah, alhamdulillah lah. 600 lah, ya. Tapi maknanya, ya, masa kat Malaysia, ya, kita guna standard English, ya. Kita guna how are you, ya. Apa kita panggil, ya, how is it going, boleh, ya kan? Tapi tak pernah dengar WhatsApp. Pergi negara orang putih baru dengar WhatsApp. Apa benda WhatsApp? Ya, bila ditanya Ustaz, WhatsApp dude tu, boleh agaklah dude tu mana kawan ke friend ke kan? Ya, WhatsApp Ustaz pernah tak? Ya, nothing is up, tak ada apa-apa pun, ya. All down kita kata, ya. Dia ketawa. Ya, pasal kita tak faham, ya. Ada budaya, ada konteks kat situ.
Bahasa Arab macam itulah tuan-tuan. Ya. Bila kita pergi negara Arab, itu perbualan. Tapi kalau teks Quran, standard. Sebab tu kita mula dengan teks Quran. Ya. Sebab kita nak faham standard Arabik. Kalau tuan-tuan nak belajar bercakap, lain. Kita belajar kaifa haluka anta dekat Malaysia. Kaifa haluka anta. Pergi Mesir, izayyaka anta. Izayyaka anta habibi, dia kata. Ada tambah habibi pula. Bila pula aku jadi habibi dia? Ya, maknanya nak bagi tahu lain. Tetapi Quran very standardized, tuan-tuan. Sebab tu Quran lebih senang. Ya, walaupun dia kalam Allah, tu cerita dia, tuan-tuan, ya. Okey. Allazina atainahumul kitab. Allazina, orang-orang yang ataina, kami telah datangkan hum kepada mereka. First object. Dia noun and first object. Al-kitab second object. Ya. Tuan-tuan apa ni, tak ada siapa tolong jaga ni, ya. Tuan-tuan kena mute kan kalau batuk, ya. Kalau terbatuk, nak buat macam mana kan? Kalau batuk, ya. Al-kitab second noun. Ya, second object, ya, dia noun of course. Yatlunahu, ya. Mereka membacanya. Siapakah mereka itu? Mereka itu ialah allazina tadilah. Allazina, hum, tu semua tu mereka. Ya, sebab tu allazina tu plural. Hum plural. Yatluna plural. Macam mana tahu dia plural? Ada nun dekat belakang. Bukan waw nun. Sebab dia punya root dia ta lam waw. Ya, ataupun ta lam alif. Ya. Tuan-tuan yang ada buku apa kita panggil? Ya, buku Qamus Jadid warna kuning. Ambil buku tu sekarang. Ya, Ustaz pun ambil sama-sama. Okey, maaf tuan-tuan, ya. Dah jumpa dah, ya. Cuba tengok ta lam alif. Cuba tengok ta lam alif. Jumpa? Siapa jumpa bagi tahu muka surat berapa? Ta lam. Dah jumpa? Ta lam alif, ya. Tala bunyi dia. 68. Muka surat 68. Terima kasih. Tala, ya. Kat mana tala tu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris daripada atas, sebelah kanan. Muka surat 68. Ya. Page 68. Ya. On your right. Dia ada 2 kolom kan. First column on your right. Ya. Daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima. Jumpa tak? Tala. Jumpa? Siapa ada buku ni? Ya. Tolong Jumpa, dibuka. Ustaz. Jumpa. Okey. Jumpa. Jumpa Ustaz. Ya. Terima kasih. Jadi cuba tengok tala, ta lam alif, tala tu past tense dia. Ya telu, cuba tengok ya telu. Nampak macam dah jumpa tadi kan? Tadi kita jumpa ya teluna. Jadi maknanya ya teluna tu hanya nun tu saja yang menunjuk kepada makna plural. Ya menunjuk pada present tense, ta lam waw, dia tu root dia tuan-tuan. Ya, sebab walaupun asalnya tala, dia tak boleh kata ya telah, tak ada. Ya telah tak ada dalam bahasa Arab. Yang ini yang sikit susah tuan-tuan. Sikit susah. Tala ya telu. Ya, bukan tala ya telah, tak ada. Ya, kalau ya teli ada tuan-tuan. Ya, tapi makanan India lah ya teli. Ya, ataupun Itali dia panggil ya. Tapi kalau tala ya telu. Boleh ya? Okey. Jadi ini menunjukkan bahawasanya apa? Ya, bahawasanya perkataan ya telu nahu tu hanya nun saja plural. Jadi kamus ini boleh membantu tuan-tuan. Sangat bagus kamus ni. Harga RM8 lebih je tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang belum ada tolong dapatkan ya melalui apa ni kita kata Shopee ya. Beli online saja tuan-tuan ya.
Jadi tuan-tuan kena belilah. Ya, ni apa, kamu jadi ni ustaz punya lama ni, ya. Ni sejak ustaz umur belasan tahun dah pakai dah tuan-tuan, ya, sampai sekarang. Dah nak lunyai dah kita kata, tapi ya, jagalah, ya, itu cerita dia. Okey. Ustaz, apa beza dia dengan yang baris yang ketiga tu, tala juga tu? Tala ya dulu. Tengok terjemahan dia, ya, mengekori dari belakang, ya, ataupun mengikuti. Yang kedua, tala ya telu, membaca Quran. Jadi tala ada dua makna. Satu, tala makna mengekori rapat, ya, macam kereta kan, ya. Kita bawa drive, ada orang jahat nak ikut dari belakang. Itu ya telu juga. Tetapi yang kita maksudkan di sini membaca. Sebab tu kita panggil tilawah. Ya, cuba tengok, ya. Untuk baris yang ketiga, ya, tala ya telu, dia punya dia punya apa kita panggil verbal noun dia dalam kurungan, ya, tulu. Tapi cuba tengok yang baris yang kelima, tala ya telu, dalam kurungan apa? Tilawah. Tilawah makna lain. Tilawah maknanya pembacaan. Kalau tulu maknanya pengekoran, dia mengekor je, ikut aja, ya. Jadi tak boleh lepas, ya. Macam kita kata lipas kudung. Dekat mana Rasulullah, kat situlah Abu Bakar. Ya, mana Abu Bakar ngikut aja Nabi, ya. Masuk gua pun Abu Bakar pun masuk gua juga. Ya, dia ikut Nabi. Itu kita panggil mengekori atau mengikut rapat daripada belakang. Manakala tala yang kedua, ya, tuan-tuan boleh letaklah tu. Tala yang pertama, baris yang ketiga tu, ya, itu makna yang pertama. Tuan-tuan boleh bariskan makna yang pertama, ya. Kemudian kita ada makna yang kedua. Yang baris yang kelima, tuan-tuan, ya. Muka surat yang sama, 68 juga. Tala yang pertama, tala ya telu, tulu. Yang kedua, tala ya telu, tilawah. Ya, apa makna tilawah? Ya, tilawah makna membaca Al-Quran. Ya, itu cerita dia. Boleh dapat, ya? Ada soalan? Silakan. Daripada kita punya kamus. So, yang saya menjadi curious ni, the specificity of Quran menggunakan perkataan tilawah dan tidak menggunakan perkataan qara, yakni membaca, yaqra'ul Quran. So maknanya ada kelebihan dalam perkataan tilawah, Ustaz, berbanding. Pasti. Ya. Sebab kalau baca surat khabar pun yaqra'u, kita tak panggil tilawatul akhbar, tak ada. Dia tilawatul Quran. Mana ada makna mulia, ada makna kena pay attention, ada makna kena think deeply, macam tu. Baca surat khabar santai. Baca sukan, Malaysia menang 3-1 lawan Bangladesh. Okey, santai je. Ya, tapi baca Quran tak boleh santai-santai macam tu. Kena tengok Allah bagi arahan apa dan mulia, boleh pahala. Baca surat khabar secara umum baca untuk santai, ya, tak ada pahala lah. Ya, tapi baca Quran tak? Baca walaupun tak faham, ya, dapat pahala. Jadi itu beza qiraah dengan tilawah. Okey. Okey, ya. Clear. Kita sambung, tuan-tuan, sambung. Ya, orang-orang yang kami telah datangkan kepada mereka, apa yang datangkan? Ya, Alkitab. Yatlunahu, mereka membaca Quran itu. Haqqa tilawatihi, ya. Dengan sebenar-benar tilawah. Tadi kita duk sebut tilawah, ada perkataan tilawah kat sebelah dia ni. Ya, jadi mereka membaca Quran dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar pembacaan. Maknanya baca dengan, yang pertama kita kata tutup aurat, ya. Boleh tak baca Quran pakai singlet je boleh, ya, tapi tak apa kita panggil, dari segi adabnya kurang lah. Ya, dia kata saya tutup aurat Ustaz, ya. Pusat dengan lutut saya tutup, betul lah, ya, tapi tak proper kita baca dengan baik. Ya, baca dengan ada wudu, tambah lagi pahala. Ya, baca menghadap kiblat, tambah pahala. Itu makna haqqa tilawatihi. Kita penuhi dia punya makhrajnya betul, tajwidnya, pemahaman dia dan pelaksanaan dia, niatnya dibetulkan. Itulah maksud haqqa tilawatihi, tuan-tuan. Ulaika, mereka itu. Siapakah mereka itu? Tadi orang-orang tadilah. Allazina atainahumul kitab tu orang yang sama. The same people. Ya, yu'minuna, mereka beriman bihi dengannya. Ya, baru betul. Jadi mereka beriman, ya, dengannya, ya, dengan Al-Quran itu. Wa may yakfur bihi, dan, ya, ataupun tetapi, boleh terjemah tetapi, tuan-tuan, sebab dia membawa makna opposite. Ya, sebab yang tadi orang yang baca Quran, baca dengan betul-betul pembacaan,
mereka itu orang yang beriman. Jadi nak bagi lawan dia, opposite of orang beriman tu. Boleh tak kita letak ya, tetapi ya, tetapi man sesiapa yakfur bihi, yang kufur, yang engkar, yang tak percaya dengan Al-Quran itu, faula, maka mereka itu mereka itulah. Itu emphasis tuan-tuan. Ya, faulaika al-khasirun dah cukup dah. Tapi faulaika tambah hum. Ya, bahasa Melayu macam mana? Maka mereka itu, ya, mereka itulah ya yang benar-benar al-khasirun, orang-orang yang rugi, al-khasirun. Ya, jadi al-khasirun orang-orang yang rugi, dia noun lah. Ya, dan mana kita tahu dia plural, ada waw nun. Sekarang betul waw nun dekat belakang. Tadi waw nun bukan nun saja. Waw tu root word dia. Tala yatlu. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok macam tu, tuan-tuan kena ambil faham, ambil maklum. Ya, ada yang waw nun untuk plural, biasanya dia noun, ya, ataupun kadang-kadang dia verb juga macam kat atas tadi kan. Ya, ya tadabbarun, kita kata waw nun. Ya, jadi bagus dia buat contoh ayat ni. Jadi sebab tuan-tuan dah tengok ya tadabbarun, ya tadabbarun tu tuan-tuan tengok waw nun tu menunjuk kepada makna plural, waw nun. Jadi tuan-tuan pun generalize, tuan-tuan kata ya teluna, waw nun pun ya plural. Ya, tuan-tuan sudah buat generalization. Jadi tak tepatlah ya. Sebenarnya yang menunjuk kepada makna plural hanya huruf nun sahaja. Selesailah tuan-tuan. Apa soalan nak tanya? Silakan. Ya. Proraga ada apa? Haji Asy'ari ada apa? Silakan. Ada apa tuan-tuan? Sekejap start punya bateri pula. Ya, tuan-tuan ada apa soalan? Silakan. Ustaz, Ya, siapa tu? mengenai tilawah itu, dulu Kak Lis dapat dari Ustaz tu, dia cakap ke satu yang mengimani, kedua membaca dengan betul, ketiga fahami. Yang dibaca itu terus dilaksanakan dalam kehidupan kita, lepas itu sebar-sebarkan atau mengajarkan. Itu mananya tilawah katanya. Jadi perbezaan dengan bacaan tu. Ya, terima kasih ya. Ada satu yang baru tadi ya, apa dia? Beriman dengannya. Beriman dengannya. Pertama tu iman, imani. Jadi ya, sama-sama. Ustaz pun terima kasih ya. Jazakillah khairan. Okey ya. Tuan-tuan ada apa soalan? Silakan. Yang lain, Haji Asy'ari ada apa sekarang? Ada apa? Haji Fakri ya, ada siapa tu? Siapa tu yang kat tangan ya? Ya. Kita punya sister ni. Yat, ada kat tangan ke? Kalau kat tangan sila tanya. Ada nampak apa ni simbol angkat tangan tu? Tuan-tuan nampak ke ustaz seorang je nampak? Memang dia angkat tangan. Ada soalan ke ataupun tertekan ke apa ni? Ya, ustaz tak faham. Ya. Siapa lagi kat situ? Ya. Ni, ya. Terus. Ya, apa soalan? Adakah soalannya? Adakah apa ni para hafiz dan hafizah ya mentadabbur al-Quran? Memanglah tuan-tuan, dah pastilah. Ya, sebab hafalan tu dia first step je. Ya, first step. Ya, okey tak apa. Ya, tertekan. Jadi first step ya hafal Quran. Ya, sebab tu kita biasa hafal Quran ni budak-budak yang remaja lah. Ya, jadi paling kurang pun lepas SPM. Habis SPM sekolah agama, masuk di Darul Quran dia panggil. Darul Quran tu institusi yang menawarkan program diploma menghafal Quran. Tapi dia ada specialization lah ya. Maksudnya memorizing Al-Quran dan muamalat. Memorizing Quran dan dakwah. Memorizing Quran dan qiraat. Dia ada banyak diploma. Kemudian dia boleh sambung degree lah ya. Di UM, di banyak universiti lah ya, di Malaysia ni banyak dan juga di Indonesia boleh sambung. Contoh ya, ustaz bagi maklumat saja tuan-tuan ya. Jadi dia buat qiraat dan dakwah ya, diploma. Dia boleh sambung 1 tahun aja di
Institut Agama Islam Negeri Jambi di Sumatera. Setahun tambah dapat degree tuan-tuan. Ya, jadi ada pelajar yang buat diploma, ya, kemudian dia sambung degree dalam bidang dakwah, setahun saja dapat degree dah. Dia balik Malaysia masuk UM pula, ya. Dia buat bidang syariah ke apa semua sebagainya. Dia boleh masuk second year lah. Ya, tambah 2 tahun lagi dapat another degree. Ramai orang buat macam tu. Sebab zaman kita zaman double degree tuan-tuan. Ya, jadi kalau tak dapat kerja dalam bidang dakwah, dapat kerja dalam bidang syariah pula. Ya, macam itulah cerita dia. Okey, ya, itu cerita tadabbur. Semua orang kena tadabbur. Ya. Ya, Ustaz, saya selalu muskil dengan allazi dengan ulaika. Okey. Sebab dalam terjemahan dia orang English ke Malay ke memang dia akan terjemah sama. Those or whom and dalam ini pun kita nampak dia punya sama aja. Betul. To whom kan? So to whom and the ones who believe kan. Ulaika, lepas tu faulaika. So how do you know what exactly the difference between allazi dengan ulaika ni atau apa nama ni ulaiko. Ula ni is a very strange punya apalah dah. Pasal dia tak nampak persamaan di antara allazi dengan ula tu. Dia memang back to basic lah. Back to basic mana? Back to the apa kita panggil back to the original text in Arabic lah, tak ada cara lah. Kalau tengok terjemahan memang tak dapat beza lah. To whom, ya, to those, ya, macam tu. Tapi sedangkan allazina tu, ya, secara umum menunjukkan mereka secara umum, ya. Tetapi kalau ulaika khusus tu, mereka itulah. Ya, mereka itu yang dimaksudkan tadi tu. Kalau allazina umum, allazina amanu, ya, mereka yang beriman, allazina kafaru, mereka yang kufur. Dia umum. Tapi kalau ulaika dia dah ada dia dah dispecified kan dah. Dia spesifik, ya. Okey, ya. Thank you, Ustaz. This is a very important because ayat ni banyak sangat. Allazi dengan ulaika ni. Sebab tu saya dah kata, do not rely upon your translation. Memang tuan-tuan, ya. Tuan-tuan akan rasa suka, ya, bila tuan-tuan dapat, ya, figure out, terjemahkan juga. Bila tak dapat, tengok. Bila kita tengok terjemahan tuan-tuan, macam tadi Haji Fakri kata, to whom, to those, ya, and those who disbelieve, macam lebih kurang sama, memang tuan-tuan. Sebab bahasa Inggeris tak cukup alat untuk terjemah. Bahasa Melayu sama. Ya, memang sebab itu jangan pelik ulama-ulama, ya, di peringkat awal salafus salih tak benarkan Quran ditranslate tuan-tuan. Ya, sebab tu dia panggil the untranslatability of the Quran. Termasuklah dia haram hukum ni tuan-tuan. Itu ulama awal dulu. Kemudian bila Islam sampai di Azerbaijan, sampai di India, sampai di China, ya, barulah ada, ya, ijtihad baru daripada para ulama yang membenarkan Quran tu diterjemah. Ya, kerana tak ada cara tuan-tuan. Bukan semua orang boleh belajar bahasa Arab. Maknanya semua orang boleh belajar bahasa Arab tapi mungkin masanya, ya, dari segi masanya mungkin dia sibuk dengan perniagaan dan sebagainya, jadi dia tak ada peluang. Ya, macam tuan-tuan mencari peluang. Ya, jadi bukan semua orang cari peluang. Ya, sebab tu kita tengok kadang-kadang dalam grup kita ada yang left tuan-tuan. Ya, sebab mungkin dia tak boleh nak follow. Kita sangka baiklah. Dia kata saya dah cuba Ustaz tapi tak dapat nak buat macam mana. Jadi saya mohon berundur. Ustaz kata jangan undur. Paling kurang dengar. Ya, kita tak tahu. Ya, mungkin kelas yang ke-100 nanti baru dapat, mana tahu. Ya, kita baru kelas 50 lebih 60 tuan-tuan. Jadi dia ketawa aja, ya. Tapi keluar jugalah akhirnya. Ya, dia dah nak keluar, kita pun tak boleh nak paksa tuan-tuan, ya. Okey, itulah ceritanya. Ya, usah ulang balik. Allazina, orang-orang yang umum saja. Maknanya sesiapa saja. Ya, di kalangan orang-orang yang ataina, kami telah datangkan. Ya, kami itu Allah. Kami dalam Quran biasanya Allah. Kadang-kadang lainlah. Tapi kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang, selalunya Allah. Kami telah menurunkan kepada mereka. Ya, mereka tu sebenarnya dalam bentuk objek. Ya, patutnya huma lah. Ya, tapi tak boleh, mana boleh baca ataina huma, tak boleh. Ataina hum. Ya, Alkitab senang tengok dia tu objek sebab dia ada fathah di belakang. Ya, pasal apa tak ada tanwin? Pasal dia ada alif lam. Ya, dia dah definite, ya, bukan indefinite. Yatlunahu, tadi tuan-tuan, ya, terkeliru dengan mengatakan waw nun tu lah, ya, tanda bagi plural. Sebenarnya dia bukan. Nun saja. Waw adalah huruf asal. Tala, ta, lam, alif, kita jadikan dia present tense. Tala, past tense. Dia bukan tala
talayatlah. Yang ini susah sikit. Tapi nak buat macam mana? Sebab alif, waw, ya, dia interchangeable tuan-tuan. Alif, waw, ya. Macam tadi kan. Past tense dia alif, tala. Tapi present tense dia waw, ya telu. Pasal apa tak kata ya telah? Ya telah tak ada tuan-tuan. Ya telu saja ada. Sebab tu tak ada cara. Macam mana nak kenal Ustaz? Kamus lah. Memang kena pakai kamus tuan-tuan. Ya. Ustaz, kalau nak tanya yatla tu, kalau ditambahnya ta kat depan tu untuk tatslu, ada ke? Daripada mananya? Yatla, kerana fi'il orang kata apa tu present tense juga. Present tense kan kita ada ta juga. Kalau kata tatslu, boleh. Tatslu maknanya kamu lah. Kamu. Ataupun engkau. dekat lah kan. Jadi yang katakan tadi al-lazi tu umum. Umum bagi orang-orang tak spesifik lah. Bermakna haula ika will be spesifik lah. Ini ulaika bukan haula. Haula lain pula. Ulaika ni. Ulaika can be specific. Buat haulai yang untuk yang kita kata jamak untuk hazar dia. Kalau haula biasanya dekat. Haula tu lil qarib, ulaika lil ba'id. Contoh kita tengah okey ya, kita duduk tepi padang. Bila kita duduk tepi padang bola, ya, kita ada pemain simpanan. Pemain simpanan tu depan kita. Kita kata haula. Tapi kalau yang tengah duduk padang tu kita kata ulaika. Satu plural untuk dekat, satu plural untuk jauh. Ya, dua-dua makna mereka. Tapi mereka ini, haula mereka ini dekat. Ulaika mereka itu jauh. Bermakna mereka ni spesifik lah. Memang spesifik. Ya, kita merujuk pada pemain simpanan yang duduk depan kita. Kita tak merujuk pemain simpanan sebelah lain. Tak. Dia spesifik. Kita nak bezakan nak. Okay. Ya, betul. Yang cuma yang saya peningkat tu yang pasal Yasluna tu. Apa sebab na tu jadi orang kata plural? Tak, sebab nun tu dimasukkanlah jadi plural. Sebab plural patutnya waw, nun, ya, nun kan. Macam ni, yuk minun ni. Cuba tengok yuk minuna ni senang. Ya teluna mungkin tak nampak, yuk minuna. Nun tu memang fathah. Ya teluna pun nun fathah. Yuk minuna pun nun fathah. Cuba tengok. Ya, tengok yuk minuna ni. Yuk minuna. Ya di depan menunjukkan present. Waw nun di belakang menunjukkan past tense. Menunjukkan plural, menunjukkan plural. Ya. Pasal apa? Sebab root word dia hamzah min nun. Macam tadi root word dia ta lam alif atau ta lam waw. Kan beza. Root word dia lain. Bila root word amana untuk yu'minun ada waw nun dekat belakang. Tapi kalau yatluna tak ada waw nun. Pasal kalau ada waw tak boleh baca. Macam mana nak baca ya ta lam waw nun, tak boleh baca. Macam mana baca? Ya telu wun tak ada. Ya telu wuna tak ada tuan-tuan. Berat bagi orang Arab. Maknanya kena gigit lah. Memang ya. Arab tu dia panggil siqal. Siqal ya. Siqal ala lisan maknanya berat pada lisan, berat pada lidah. Bukan orang Melayu. Melayu tak ada hal. Orang Melayu ni dia boleh lipat lidah tu. Ya, Arab tak boleh tuan-tuan. Sebab tu Allah tak letak double waw kat situ. By right, ya, supposedly kalau yu'minuna ada waw nun, patutnya ya teluna pun ada waw nun. Ya, ada double lah waw. Tak boleh tuan-tuan. Ya, it will never happen. Itu kalau by apa kita panggil nak bagi tahu logik dia macam itulah. Nampak macam pelik kan? Tapi macam itulah ada pengecualian. Biasa waw nun dekat belakang tu plural. Ya, sebab apa dia plural dekat waw dan nun? Pasal dia boleh tambah waw. Mana root word dia? Root word dia hamzah min nun, bukan hamzah min nun waw kan? Yang tadi tu root word dia ta lam alif. Balik Ustaz 68 tadi. Ya. Yes. Itu yang membezakan dia. Itu yang membezakan. Tak ada cara, memang kena tengok kamus. Kena beli kamus jadi RM8 je. Tuan-tuan Ustaz. Okay. Ya, jadi kena rajin tengok. Kena rajin tengok. Ustaz dah naik sekarang Ustaz 9,080 sen. RM1. Dia banyak harga tu. Tak lama lagi GST naik sikit lagi, ya. Okey, terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah ya. Okey. Jadi kita tengok ya, yatlunahu dengan yu'minuna hampir sama. Ya, tapi ada sedikit perbezaan. Kerana yatluna waw dan nun dia asing. Kalau yu'minuna waw dan nun dia sama. Waw nun itulah menunjukkan mereka.
Kalau ulaika yu'minu tak boleh. Ya, sebab ulaika untuk ramai. Jadi dia kena kata huwa yu'minu boleh. Tapi kalau ulaika yu'minuna ramai. Ya, pasal apa ada bihi? Pasal yu'minuna, kalau nak kata beriman, kita tak boleh kata berimannya, tak boleh. Beriman dengannya. Yu'minuna bihi, mesti ada bi kat belakang tu. Itu dia punya, apa kita panggil? Dia punya regu dia. Ya, phrasal verb dia. Yu'minuna bi, yazhabuna ila. Ya, pergi ke, beriman dengan. Arab dia macam tu tuan-tuan. Ya, yu'minuna, tak boleh kita baca ulaika yu'minunahu, tak boleh. Tak ada dalam Quran yu'minunahu, tak ada. Patutnya boleh lah. Ya, mereka adalah orang yang beriman akannya ke, tak ada. Yu'minuna mesti bihi. Ya, mesti bi. Okey ya, waman dan kalau kita nak terjemahkan biasa. Tapi di sini boleh tak terjemahkan tetapi boleh. Sebab dia cerita benda yang opposite. Satu beriman on your right, on the left orang yang tak beriman. That's why waw di situ boleh terjemahkan sebagai apa tuan-tuan? Sebagai tetapi. Ya, on the other hand, may yakfur, sesiapa yang kufur, apa makna kufur? Ingkar, tak percaya, bihi, sama. Kalau yu'minuna bihi, yakfur pun bihi juga. Sama tuan-tuan. Beriman dengannya, kufur dengannya juga. Ya, fa'ulaika maka immediately. Maka ulaika mereka itulah mana yang kufur tadilah. Humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi. Ya, sayang tuan-tuan. Ya, sebab dia tak baca Quran dan macam mana dia nak percaya sebab dia tak tahu apa yang dia baca. Ya, sebab tu tuntutan tadi ya, Kak Liz dah sebut tadi, orang yang beriman dengan Al-Quran tu membaca dengan keimanan, membaca untuk mencari makna, membaca untuk memahami dan akhirnya membaca untuk melaksanakan dalam kehidupan di samping menyebarkan dakwah kepada orang lain. Okey tuan-tuan, selesai ya. Ustaz nak kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, Ustaz nak bagi laluan sikit pada Haji Fakri, dia nak introduce something pada tuan-tuan, pada kita semua. Ada apa-apa silakan. Dekat chat ada yang Ustaz belum jawab. Ustaz, perkataan tilawatihi tu, tilawati tu dah spesifik lah. Tak boleh buat tilawatihi. Tilawatihi membaca Quran ni itu. Macam mana? Tilawatihi boleh ke kita pembacaannya? Sebab dia adalah apa kita panggil, dia adalah verbal noun. Verbal noun tak boleh terjemah sebagai kena terjemah sebagai pembacaannya lah. Pembacaan. Bukan. Oh, yang dalam muka surat 68 tadi, dalam bracket tu dia kata tilawatan . Tilawatan. Yalah, secara umum dia letak dalam bentuk tanwin. Tilawatan. Tapi maksudnya pembacaan lah. Sebab dia verbal noun. Verbal noun tu maknanya bila baca pembacaan. Ya, bila makan pemakanan. Itu semua bentuk-bentuk verbal noun. Bila kita terjemah bahasa Melayu, kita kena terjemahkan sebagai verbal noun. Ya, ataupun bahasa Melayu kita panggil kata nama terbitan. Tapi kan tuan-tuan pening pula Ustaz sebut. Sebab tu Ustaz kita panggil Ustaz limitkan kepada English, Arabic saja. Kalau tak boleh baru Ustaz kembangkan kepada bahasa Melayu. Ya, sebab mungkin sebagian tuan-tuan tak familiar verbal noun. Ya, kita tahu noun tapi kita tak tahu verbal noun. Verbal noun tu noun yang dibuat, yang dihasilkan daripada verb. Ya, daripada itulah ya. Sebab tu kita kata baca jadi pembacaan. So tilawatihi ialah pembacaannya. Maknanya mereka membaca Quran dengan sebenar-benar pembacaannya. Ya, sebenar-benar haqqa tu. Okey, yang pertama tuan-tuan, ya, sebab tuan-tuan nak tanya, pasal apa baca tilawatihi? Pasal apa tak baca tilawatuhu? Tilawatahu, pasal apa tak baca? Pasal apa kena baris bawah? Why kat Noraini? Pasal apa? Itu yang tak tahu tu. Ya, dah lupa balik dah. Dia dah lupa balik pada akfaluha. Dia konsep yang sama dengan akfaluha. Dia macam mudah. Second noun. Second noun. Dah boleh agak dah tuan-tuan. Tilawati ni second noun. Mana first noun dia? Haqqa. Haqqa tu first noun. Dia bersandarkan pada haqqa first noun, tilawatihi ya, tilawati second noun, kemudian tilawati first noun, hi itu second noun. Okey. Berkumpul kat dua tuan-tuan.
Haqqa first noun, tilawati second noun. At the same time, tilawati first noun, he itu, dhamir itu second noun. Siapa nak ketawa? Silakan ketawa. Okey, betul. Okey, faham. Faham ya? Okey. Ada satu lagi soalan saya nak tanya sebelum nak bagi pada Haji Fakri. Pasal apa Haqqa tu baca Fathah? Ya? Cuba tengok akfaluha, akfalu dhammah. Dia first noun, dia dhammah. Ya? Tetapi di sini pasal apa tak baca haqqu tilawatihi? Pasal apa tak baca haqqu? Kalau tuan-tuan boleh jawab, boleh tidur seminggu tuan-tuan. Tak payah buka kitab. Ya. Haqqu tilawatihi. Sebab apa tuan-tuan? Ya. Tak ada jawapan. Tuan-tuan cari dulu. Next week kita kena bagi jawapan dia. Ya. Dia sikit tinggi tuan-tuan. Ya. Tak apalah. Sekadar nak bagi tahu walaupun apa? Yang haqqa tilawatihi yang ustaz suruh cari, kenapa dia tilawatihi ya? Bukan, kenapa haqqa? Kenapa haqqa? Dia ada sabdu kan? Bukan haqqu tapi haqqa. Pasal apa tak baca haqqu tilawati? Tilawati itu dah faham dah sebab dia second noun, ya. Tapi haqqa tu dia first noun. Maf'ulun bih ustaz. Haqqa ini maf'ulun bih kan? Bukan. Dia bukan maf'ulun bih. Dia dekat-dekat dengan maf'ulun bih tapi bukan. Okey, balik nanti tuan-tuan cek. Itu homework ya. Okey, Ustaz nak bagi laluan pada terima kasih. Nak bagi peluang pada Haji Fakri ya untuk introduce pada kita. Tadi dalam chat tadi ada soalan ya. Saya pelajar baru, maaf Ustaz refer buku apa untuk kuliah ni ya. Jadi sebenarnya kita dah banyak kali bagi ni ya. Nanti hubungi Hajah Mazidah ya. Ni yang bertanya ni ya. Siapa yang bertanya ni ya? Ni Sister Zainab juga tak pasti ya. Jadi Sister Zainab tolong hubungi kita punya organizer lah, persatuan kita ni. Hubungi mereka, siapa nanti boleh tolong ya. Dan nanti dia akan bekalkan buku ni. Ya, buku ni buku online saja ya. Okey ya, Haji Nazri boleh apa tukar host kepada ni, buat co-host kepada Haji Ahmad Fakri, boleh tolong Haji Nazri? Ya, tapi skrin Ustaz kena stop dulu. Okey, tak apa. Ustaz stop skrin. Ustaz stop sharing. Okey. Ya. Tak sebelum Ustaz begitu, ulaika dengan faulaika tu fa tu dan kan Ustaz. Just tu immediately. Dia maka. Bahasa Melayunya maka. Okey. Thank you Ustaz. Ya, welcome. Okey Haji, bagi pada Haji Ahmad Fakri ya, okey. Silakan. So bismillahirrahmanirrahim. Dalam jadi student untuk Quran ni, kita mempelbagaikan media kita lah untuk memberi reinforcement ataupun menguatkan lagi lah our understanding. So alhamdulillah saya dalam WhatsApp group berjumpa dengan this application. Nama dia is myquranstudy.com. So tuan-tuan boleh salin ataupun nanti saya boleh copy lah kan dalam chat. So tujuannya ialah untuk belajar makna dan lebih mempercepatkan lagi. Dan dia ada tambahan dari sudut pendengaran dan juga tafsir. So there are 4 main components lah. You know the word, you know your progress, you listen to the ayat untuk perbetulkan pronunciation, dan kalau perlu ianya sebagai media untuk bantu sama ada kita nak memorize ayat tu ke atau check dan sebagainya. So saya telah gunakan ni pada selepas Ramadan dan menyebabkan satunya ia free, is free, dan saya pun dah share kat Ustaz sebelum saya nak tanya sama ada versi ni. So tuan-tuan kena sign up dan letak nama password dan sebagainya. So saya tunjuk secara ringkas saya punya login. So dia buat, saya tak try dalam bahasa Malay tapi saya maintain dalam bahasa English. So this is the first screen yang tuan-tuan akan lihat. So saya tengok ya, screen di atas ni ialah
ayat Quran tu, tuan-tuan tahu ianya Al-Fatihah. Dan bawah tu ialah English translation. So saya sebut tadi dia tahu nama saya sebab saya dah identify nama saya Ahmad, dan dia akan beritahu saya progress. And I think this is the best thing about this ayat or rather application, sebab dia akan kira perkataan-perkataan yang berada dalam semua Quran, dan dia boleh beri percentage progress berapa ayatnya. Jadi so far saya buat sekurang-kurangnya dalam seminggu tu selang-seli, kalau boleh buat tiap-tiap hari lepas subuh, saya cuma go for 7 ayat je sebab dia ni memang dia go by 7. So saya dah habis Al-Fatihah, so saya akan demo saya punya next ayat. So this is Al-Baqarah. So tuan-tuan akan lihat ada tanda warna sebab sebelum tu saya akan perjelaskan. Yang ini saya sudah selesai. Ini Al-Baqarah 15. Saya sekarang ni dalam Al-Baqarah 22. Okey, tuan-tuan boleh lihat ya. Perkataan yang dah ditahu macam Al-Lazi, you put above it, dia terus akan bagi tahu. So ja'ala is made. Lakum. Lakum is for you. Ard is the earth. So tuan-tuan boleh lihat tu, dia makna tu dia overlay word by word. Bila saya tak faham satunya macam ni, firashan. Saya tak tahu apa makna firashan. Yeah. So saya tekan firashan. First saya tanda that saya tak tahu. Kalau yang saya tahu misalnya, kalau misalnya wasama abinaa wa anzal minas sama, mak tu saya tahu. Saya tahu maknanya ia air. Bila saya letak is as known. So bila known dia akan bertukar warna biru dan dia akan increase the percentage ayat yang saya tahu sebanyak 109. Vocabulary saya. Dan daripada 109 ni dia sebanyak 37,000 perkataan dalam Quran tu adalah persamaan dengan 109 perkataan yang saya tahu. So contoh lagi, katalah saya tak tahu perkataan fa'akhrojan. So bila saya tak tahu fa'akhroja, saya akan underline dan dia akan underline menunjukkan saya tak tahu fa'akhroja. So dia dah letak tadi duduk 30, sekarang dah jadi 31. Dan kalau saya rasa saya nak tahu apa makna fa'akhroja, dia dah letak kat saya ni the dictionary lane Lexington. Maknanya bila tadi Ustaz ada buku kuning, this one dia equip kita dengan this Lexington. So maknanya dia dah specify dalam Lexington khuruj ni kharaja. So then you know this is the explanation of this 3-letter word khuruj ni, kan? So I think dia maknanya kita tak perlu nak spend too much time untuk cari apakah makna ayat tersebut. So then I know. So if I need to make notes, saya akan buat note saya misalnya, ini keluar ataupun dikeluar after I've looked at the Lexington and I can save this. So that is reminding to me lah. But now if I say no, I know the word khuruj, fakhroja ni tadi, so I will say I know this word. Pasal the word fakhroja ni is mengeluarkan. So macam mana saya tahu? Misalnya kalau kita pergi airport, masuk dakhil, keluar khuruj. So saya tahu ini mesti maknanya keluar. So saya tukar status makna tu jadi known. Dia tukar warna biru dan saya punya known dah jadi 110 dan underline 30. So saya will continue lah. Sebab dia ambil 7 ayat untuk satu page ni. So saya rasa memang lebih daripada cukup lah. Kalau kata Ustaz, satu ayat tu pun dah cukup lah kan. You know, macam samarat ni is memang buah. Rizqan, rezeki. Try tengok samarat aja apa Haji. Tengok samarat makna dia mana dekat kamus, apa beza dia. Okey. Samarat ni daripada Lexington. Saya mengalami masalah nak tengok apa benda yang saya nak tengok dalam ni. Jadi pasal banyak sangat benda kan. Jadi kena cari juga
samarat atau dia apa beza dengan syajarah atau misalnya. So the explanation ni pun sebenarnya it takes time lah untuk kita try to macam ni samarat, see samarat in two places. So there is the fruit of the tree. And the several kinds of fruits. The fruit which is a tree produce, whether it is eaten or not eaten. So there is a whole list of explanation from this lexicon lah, Ustaz. So alhamdulillah bila saya dah rasa saya memang tahu this word samarat, saya kata nun, dan tambah lagi saya tahu now 111, now increase to 48%. So bila kita nak tahu dekat mana ayat tu, dan dia akan bagi tahu kita where are my mark words and where are my words yang I underline misalnya. Very helpful. The last one Ustaz saya nak sebut, setiap ayat ni, so kalau saya klik ni Al-Baqarah 22, so di sinilah saya boleh sama ada mendengar bacaan tu. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa So I think itu pun pada pandangan saya lah, kadang-kadang kita bacaan tak sure sebab dia punya tanda tu. So this is also very good. Kalau saya bermaksud bau. Seumpama ini adalah untuk kekuatan tantanan seekor kuda liar. Dalam klasifikasi perubatan tradisional, saya tak tahu siapa punya tu. Oh, itu ada orang lain ni tu. Tu Ustaz, terkejut tu tengok. Ini bangku beri umur ada Maimunah. Kak Mai. Tolong. Lagi satu yang feature yang saya jarang pakai sebab saya tak nak apa, tapi dia kata read tafsir here. Saya belum lagi, tapi obviously lah it is another useful feature of ayat itu sebab dia terangkan beberapa penerangan daripada tafsir tersebut. So tapi sebab saya rasa saya maintain nak fokus untuk tahu perkataan-perkataan vocabulary, so saya just maintain that lah. So saya rasa Ustaz, kalau ini belakang parang lagi diasah, so insyaAllah kalau kita continuously, so walaupun saya belum habis lagi ayat 23, 24, tapi dah dibirukan, itu menunjukkan ayat-ayat sebelum tu berulang. Saya dah birukan dan dia berulang dalam ni insyaAllah. So so that's why Haji Fakri, that means you have already encountered those words and you already know those words. So if it comes again in another ayah, it will be blue. Is it like that? Exactly. That's what it means. So let's say if I press here rizqan ni, maknanya rezeki. So saya kata I know this word rizqan. So it added my known word to 112 now. And then anything that rizqan comes after this ayat, it will be make blue. Macam ni ruziqna. So dia ada persamaan perkataan from that root word dengan rizqan. So the root word lah. It will betul. It will take the root word. So pada saya lah this sepatutnya memberi sedikit motivasi lah kan. Bukanlah motivasi terlalu banyak, tapi motivasi macam kata Ustaz ni, kita senang give up lah dengan Quran ni kan, tak faham. Tapi bila ada apps macam ni, saya letak over it aja anda down, terus makna rival. Ataupun nazalna, we have revealed. So kalau dah selalu, tapi saya terima Ustaz punya saranan yang dia kata jangan cepat-cepat tengok, tengok nazalna tu, fikir dulu apa nazalna ni. Na tu dia kami, anzal tu turun, kami turunkan, dan barulah we have revealed, alhamdulillah. So I think this is the little victory yang pada pandangan saya dapat memberi motivate. So saya copy nanti insya-Allah untuk puan-puan dalam chat, dia punya is free. Yang bagusnya tu dia memang minta kita alhamdulillah beri doa dan supaya ia permudahkanlah. Yalah kan Haji Fakri orang yang
Nah, dia memang memang dia memang orang kata beri kemudahan lah pada kita. So saya rasa itulah Ustaz perkongsian saya, dan saya rasa insya-Allah kalau kita buat berdua pun dengan kawan-kawan macam ni, kalau tak ada ustaz, so kita buat berdua dengan Zoom, so kita kata kita go through together. So kadang-kadang kalau seorang ni dia lambat sikit. If you are alone you go fast. If you are together with your friend you go far. So insya-Allah. Yalah. Wallahu a'lam bissawab. So minta maaf lah apa yang kurang. Jazakallah khair. Tapi pada saya khairan. Ustaz jazakallahu khairan, pada saya tak boleh pisahkan ustaz punya pembelajaran. Sebab itu kita buat secara self taught, tapi ustaz punya lebih dalam, lebih pada saya macam allazi dengan ulaika tu. Saya rasa tak ada komputer yang boleh terangkan saya apa bezanya tu, walaupun saya dah baca beribu-ribu kali kan. Jazakallahu khairan Ustaz. Itu je. Wa antum jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ya pada Haji Fakri kerana sharing. Sebenarnya banyak buku-buku lain ni pun ya, banyak yang Haji Fakri share dengan kita ni. Ya, termasuk dulu yang Corpus ya. Essential Arabic Grammar ni pun daripada Haji Fakri juga ke? Essential. Dan banyak lagi lah ya. Tu sebab Haji Fakri ni very resourceful ya. Dia very resourceful person. Tuan-tuan boleh hubungi dia lah, ambil nombor dia, dalam grup pun ada. Boleh hubungi dia apa ni kalau ada masalah, sebab dia ada pengalaman mengguna pakai apps tu ya. Jadi bagi dia benda tu membantu, memotivasikan ya, dan tuan-tuan pun saya yakin ya, kalau kita buat macam Haji Fakri buat, kita pun boleh dapat manfaat yang banyak ya. Cuma macam tadilah apa ni, kita punya buku utama masih Essential of Arabic Grammar, tuan-tuan semua dah ada kecuali yang pelajar-pelajar baru tadi ya. Cuma macam tadilah ya, belajar ni memang lagi banyak apps lagi bagus ya. Cuma macam tadilah, rajin tak rajin nak menggunakannya saja ya. Dan ulang-ulang kaji. Memang kena ulang kaji ya. Lain pada tu, kalau ada soalan silakan. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamat? Ya Haji. Cuma saya nak tambah Ustaz, untuk Ustaz tadi sebut kalau kita baca Quran apa yang kita pakai. Saya memang ada app saya yang saya dah pakai lebih daripada 5-6 tahun. Nama dia daripada Green Tag ya. Green Tag Al-Quran Tafsir word by word. Macam tadi juga. Dia macam tadi juga. Tapi itu lagi hebat Ustaz, sebab kalau Ustaz klik perkataan tu, dia akan even keluar the type daripada mana, dari sudut bukan makhraj, apa nama ni, saraf dia. Itu another very powerful apps yang saya rasa nanti tak payah hari ni lah, nanti saya akan share. Boleh share insyaAllah. Kita sangat alu-alukan. Most welcome Haji. Ya, jazakallah. Nanti saya share dengan Ustaz dulu. Ustaz dah bagi green light, baru kita share dengan kelas dulu Ustaz. Sebab nak dapat ijazah tu dulu. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Barakallah fi. Wa fikum barakallah. Jadi tuan-tuan ya, apa ni, apps ini memanglah ya, memang sangat membantu ya, sebab dia untuk self study, self learning. Ya, smart self learning kita panggil. Sebab apa yang Ustaz guna pakai tuan-tuan ya, dalam kelas-kelas ni, dia panggil guided reading. Ya, Ustaz yang guide tuan-tuan ya. Guided reading ni sebab apa ni, dulu-dulu kita tak ada apps ya. Belajar dulu memang belajar berdepan. Dia face to face punya learning kita dengan guru ya. Ustaz dulu pun kita kata zaman-zaman dululah, zaman-zaman remaja dulu, kita kadang-kadang ada kelas yang kita berdua je dengan pensyarah, dengan guru. Ya, Ustaz ingat lagi, sengaja kongsi pengalaman. Ya, dulu ada seorang tuan guru namanya Tuan Guru Haji Hashim. Tuan Guru Haji Hashim ni adalah anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ya. Orang Sumatera ya, yang dibenarkan untuk mengajar di Masjid Haram Mekah. Syekh Abdul Qadir Mandili memang hebatlah tuan-tuan ya. Jadi beliau ada anak-anak murid yang ramai, dan antara anak murid tu ialah orang-orang Malaysia ya. Antaranya Tuan Guru Haji Hashim tu. Dia duduk di Kajang ya. Jadi di kampung apa tu, belakang Masjid Kajang lama tu ya. Kampung apa tak ingat ya. Jadi dia pernah mengaji di Mekah, dan dia jadi salah seorang guru rujuk ya. Pakar rujuk di Sekolah Menengah Syamuddin di Kelang, dah meninggal lah. Dia meninggal pada usia 75 tahun. Ya, masih boleh drive. Sebelum meninggal tu masih boleh drive. Dia mengajar di Masjid Kampung Baru, duduk di Kajang tapi boleh drive. Seorang-seorang ya, malam
balik malam lepas isyak ya boleh drive lagi. Hebatlah orang dia. Mata cerah lagi ya, tak pakai cermata pun. Jadi kami alhamdulillah ya sebelum dia meninggal 6 bulan sebelum dia meninggal tu ada peluang lah pergi mengaji di rumah dia. Kami bertiga je. Ya, masa tu apa ni ustaz, ada 2 kawan lagi kita mengaji dengan dia ya. Dia ya buka kitab fiqh, kitab bahasa Arab, kitab akidah, maknanya hebatlah ya. Dia boleh duduk bersila ya. Kita 3 jam 3.5 jam tu ya siap memusing ke utara ke selatan ke, dia duduk relax aja. Dia dah biasa sistem macam tu. Alhamdulillah tu memang banyak manfaat lah ya. Itu guided reading juga ya sebab kita bertiga. Tetapi macam tadilah ya, macam sekarang mungkin tuan-tuan tak ada peluang macam tu. Tuan-tuan guru ni makin kurang. Ya, apa ni Tuan Guru Haji Hashim tu antara murid terakhir Syekh Abdul Qadir Mandili yang masih hidup di Malaysia pada tahun tersebut lah. Ini ustaz sebut ni tahun ujung 90-an, 98, 99 macam tu, dah lama dah ya meninggal, dah lebih kurang 22-23 tahun. Ya, jadi macam itulah ya. Belajar sebab tak ada apps. Ya, kita tak ada kelas online, kita tak ada tuan-tuan. Ya, jadi macam tadilah kita sebagai anak-anak murid kepada tuan-tuan guru yang dah meninggalkan kita ni, so apa yang kita mampu share kita share. Alhamdulillah ya, Persatuan Wanita Islam Prihatin buat program macam ni. Tuan-tuan pun boleh join ya. Kemudian ada pula sahabat-sahabat macam Haji Fakri yang very resourceful ya, yang share dengan macam-macam benda pada kita. Ini semua ya cara ataupun means ya untuk Allah mudahkan kita belajar. Amin ya rab tuan-tuan. Itulah cerita dia. Okey ya, kalau ada apa-apa silakan sebelum kita tamat, sebelum masuk waktu asar, ada apa-apa? Saya baru saja masukkan apps Quran yang saya guna untuk Green Tag tadi tu. Green Tag tadi tu. So this one Ustaz, dia rating dia 4.8 out of 5. Dah tinggi daripada 216,000 orang yang buat review ya. So maknanya it's a big review dan berjuta dah download lah free. Masya Allah, this is another one lah. Berapa tadi rating dia? 4.8 ya? 4.8 out of 5. Bukannya Maknanya 4.8 out of 5 daripada 2-3 orang, daripada 216,000 orang. So saya memang ini Ramadan dan juga 10 hari ni dia tak lekang dengan saya. Sebab Ustaz dia rasa macam Ustaz kata tadi lah, bila dah tahu ayat tu, dia punya nikmat dia tu lain macam. Betul lah. Sungguhlah betul tuan-tuan. Ni nikmat yang tidak boleh ditukar dengan wang ringgit tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh. So terus terang nak cakap, kadang-kadang satu ayat tu lah yang boleh tiba-tiba je air mata boleh keluar Ustaz. Yalah. Itu sampai kena cari, kena usahakanlah itu insya-Allah. Betul. Ya. Amin. Ya, amin ya rab tuan-tuan. Mudah-mudahan kita pun boleh sama macam tu ya. Okey tuan-tuan, kalau tak ada apa ya, Ustaz ucap terima kasih banyak kepada persatuan ya. Ada apa? Kak Lista ada dalam grup itu, jadi tak dapat pun yang dari Haji tak apa, nanti Persatuan Wanita Islam Prihatin, Kak Mazidah dan sebagainya akan bantulah untuk share dalam grup kita nanti insya-Allah. Ya, nanti mereka akan bantu. Okey, tuan-tuan, terima kasih banyak. Jazakumullah khairal jazak pada semua, Haji Fakri terutamanya, Haji Nazri, Persatuan Wanita Islam Prihatin dan semua pelajar-pelajar baru ya. Most welcome join ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Doakan untuk kita Ustaz. Sama-sama ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan semua orang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.